Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita akan menyambung kita punya kuliah kita, kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibn Kathir. Kita berhenti bulan lepas pada bab pembakaran Nabi Ibrahim. Kita nak masuk yang tu. No, ini kita dah pergi kepada proses nak bakar tu. Kemudian malam ni kita nak sambunglah kesudahan dia. No. Mana dia hilang tadi dah. Ni baik. Jadi bulan lepas kita bawa Qisasul Anbiya original version bahasa Arab. Bulan ni kembali bahasa Melayu balik. Pasal apa? Kenapa jelas kot orang tanya kan? Pasal bila saya baca sebelum memulakan kuliah ni, selalu saya baca dululah 3-4 kali ulang juga, kena prepare lah. Ada benda yang dia terjemah tak cukup dengan apa yang original version. Itu yang saya bulan lepas bawa yang original tu. Selalunya akan jadi macam tu lah. Kalau ada, ni sebagai penjelasan kepada tuan-tuan jugalah. Kalau ada masa yang saya tengok tak kena dengan tak cukup kurang, maka ataupun ada kalimat yang perlu dihuraikan, maka saya bawa yang original lah. Kalau tak ada apa-apa, saya kembali kepada yang terjemahan punya lah, lebih mudah, lebih senang kita nak faham. Sebab kaedah dia susah tuan-tuan. Kalau nak ikut kita pakai yang ni lagi senang lah. Tapi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kan, Allah buat Quran ini bahasa Arab agar kita memahami, agar kita memikirkan. Sebab kebesaran bahasa Arab ni kan, keagungan dia bahasa syurga. Ni 1 hari 2 hari ni pasal duk bincang pula pasal bismillah. Tuan-tuan follow tak itu? Yang bismillahirrahmanirrahim tu kan. Dia ada perbincangan dia dalam bab nahwu, memang ada wujud satu huruf alif di tengah, tapi dia di tengah lah, dia bincang di sudut. Kalau tuan-tuan nak tengok sendirilah balik rumah kan, tengok bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita buka dalam yang lain dengan nama Allah, dia ba alif sin mim. Contoh macam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan tengok balik ni, tengok ba alif sin bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab isim ni dia adalah salah satu daripada 7 ke 10 perkataan yang dimulakan dengan hamzah wasal. Di sudut kaedah bahasa dia, alif tu tak boleh tinggal. Alif tu tak boleh tinggal. Walaupun kita senyapkan bunyi dia, takdir, tapi alif tu tak boleh tinggal. Jadi dia kena ba alif sin mim. Itu di sudut kaedah awal lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan tengok nanti di rumah ejaan dia macam mana. Tetapi kenapa bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah dan sebagainya, bismillah, basmalah tu ba sin mim tu perbincangan itu memang ada tuan-tuan, dan di sudut kaedah bahasa memang ada. Kenapa Imam Qurtubi menjelaskan, Imam Qurtubi punya penjelasan lebih orang kata membumi lah, lebih dekat. Sebab macam ni, dia ulama Basrah, ulama Kufah bincang kenapa dalam perkataan bismillah itu dia dibuang, perkataan bismi yang lain tak dibuang. Bincanglah kerana ismi ini bukan datang daripada perkataan isim, tetapi dia datang daripada perkataan samawa yang bererti tinggi. Jadi tak ada alif tu pun tak apa, walaupun kalau ikut langgak rus kena ada alif juga, macam tu. Tapi Imam Qurtubi menjelaskan di dalam dia punya syarah dia, dan tafsir juga menyebutkan dalam satu kitab dia sendiri pun menjelaskan bahawa kerana bismillah itu, alif tu kalau kita buang dia tak merosak makna, dan khas untuk bismillah sebab dia rajin guna, maka tak apa. Imam Qurtubi menjelaskan. Itu kaedah lah. Jadi rupanya luas lagi ilmu bahasa ni.
No? Cuma yang bila alif di depan ni, seperti mana isu yang dibincang sekarang ni, saya pun tak berani nak kata, tak berani nak sokong, tak berani nak apa, kita cari lagi lah. Kok ada, kok tak ada, tak tahulah. No? Tapi yang jelas ada alif tu, tapi di tengah, bukan di depan sebelum ba ni. Tapi mungkin ada lah kot, kita tak reti. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan lah, kaedah bahasa ni sebab tu memerlukan, ada bulannya yang saya bawa original, ada bulan saya bawa terjemahan. Tapi saya prefer terjemahan lah, pasal takut silap i'rab dan sebagainya kan. Tapi kalau ada yang saya rasa tak boleh ni, saya terjemahan tak sampai ni, saya kena bawa yang original. Tu yang contoh bulan lepas bawa original tu. Kita sambung balik bulan ni, terjemahan balik. No? Baik, kita mulakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Imran ayat 173 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, yakni ketika mana orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikut keridaan Allah, dan Allah mempunyai kurniaan yang sangat besar. Wallahu dzu fadlin azim. Ini ayat ini Ibnu Katsir dia nak quote, kata ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak dilontarkan ke dalam api, dah disandarkan dekat manjanik, yang mana kita bincang bulan lepas, orang yang the first man who invent that manjanik itu ialah Hazan, nama dia Hazan. Hazan ni bahasa Arab duka cita, sedih. Mungkin nama dia Hazan, mungkin itu gelaran dia, sebab dia berduka cita lepas tu. Tapi disebut dalam kitab Hazan lah, orang yang reka manjanik tu, terbih besar tu. Maka kata Ibnu Katsir, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dah diletakkan, dah dia disandarkan dekat manjanik tu, tinggal nak tarik lepas saja. Masa tu Nabi Ibrahim sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kata Ibnu Katsir, yang Nabi Ibrahim kata macam tu direkodkan dalam Sahih Bukhari. Baik. Dan kata Ibnu Katsir, begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun. Tu yang ayat Quran surah Al-Imran ni turun, cerita balik ketika mana peristiwa nak hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, bila Allah sebut ketika mana Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dia khabarkan ada orang nak mengumuruni depa penuh tu ligan ni, cari nak hancurkan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu Nabi beritahu, Nabi sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal, Allah lah sebaik-baik pelindung. Itulah yang kita kena baca selalu tuan-tuan, tambah-tambah musim Covid, Omicron apa semua ni, bacalah. Di samping kita juga berikhtiar dengan apa-apa dos dan sebagainya lah, ikutlah mereka. Dan kita juga tak terlepas daripada kita sentiasa untuk sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sunnah para rasul tuan-tuan. Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah sahajalah sebaik-baik pelindung. Dalam hadis saya sebut dah kot bulan lepas, Nabi sebut kepada Ibnu Abbas, usika ya bunayya, wahai anak, usika bi kalimatin, aku nak wasiatkan kepada kamu akan satu kalimat yang besar. Allah sebut, kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kemudian Nabi kata, lau ijtama'at lau annal ummah lau ijtama'at, kalau seluruh umat ini berhimpun, ay yadurruka bi syai'in, untuk menghancurkan kamu, memudaratkan kamu atas satu benda, la yadurruka, dan mereka takkan mampu memudaratkan kamu, illa bi syai'in qad kataballahu lak, melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dan begitulah sebaliknya, kalau mereka semua berkumpul nak memberi manfaat kepada kamu, seluruh dunia berkumpul nak memberi manfaat kepada kamu, kalaulah berkumpul semua takkan mampu beri manfaat selagi, melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Saya bila saya melewati hadis ini, saya selalu teringat kepada peristiwa, kalau dunia moden ni lah, peristiwa pemain bola sepak budak-budak Thailand tu.
yang terperangkap dalam gua tu kan, seluruh dunia berkumpul nak selamatkan mereka. Di luar gua itu ada daripada Amerika, Britain, Malaysia, seluruh dunia lah. Segala kelengkapan pakar yang ada. Dah tahu dah mereka duduk dalam tu. Dah tahu dah mereka hidup dalam tu. Di sebalik tembok bukit tu saja pun. Tapi nak keluar tak boleh. Nak keluar tak boleh. Bincang nak tebuk pada atas takut runtuh. Nak tebuk ke tepi takut ayak masuk. Nak selam sampai ada 2-3 orang diver yang mati. Tu nak kata seluruh dunia kepakaran berkumpul nak selamatkan kamu, bukanlah Allah tak izin, tak boleh. Tapi Allah izinlah, selamatlah depa tu kan. Nak abang kata begitulah di sebalik kehebatan teknologi yang pelbagai hari ini, kita tak secebis pun nak banding dengan kekuasaan, kehebatan, keagungan, kerajaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda tu patut menginsafkan kita lah dalam kejadian-kejadian yang berlaku dunia hari ini. Banjir dan sebagainya. Banjir itu datang menghapuskan sebahagian besar daripada harta benda kita, tapi dia tak menghapuskan sebahagian besar daripada sikap dan perangai yang kotor kita ni. No, mudah-mudahan itu memberi tazkirah, peringatan kepada kita. Kita masih lagi bergaduh, kita masih lagi merendahkan hak aku, kita masih lagi saling memfitnah dan sebagainya. Sepatutnya musibah itu datang untuk menginsafkan. Tapi lihatlah apa yang berlaku. Kita masih lagi tak berubah. Kita kekal dalam keadaan begitu. Pelakon masih terus berlakon di pentas-pentas banjir. Pengaut keuntungan masih mengaut keuntungan. Pengambil kesempatan masih buat kerja dia. Pemfitnah, pengadu domba masih buat kerja dia lagi. Dan tak terlepas orang yang baik-baik pun ramai. Bukan kita nak nafi. Tetapi di sudut sepatutnya musibah itu datang mengisahkan, tetapi dia tak berlaku begitu. Alangkah ruginya hidup ini tuan-tuan, kalau hidup kita sibuk buat kerja-kerja yang begitu, no? Mak abang Jack baru meninggal. Abang kat tuan-tuan. Hari Jumaat marin dulu. Sembang dalam kereta tadi. Itulah tuan-tuan, no? Saya selalu duk sebut kat diri sendiri kan. Mok-mok ni ataupun makcik-makcik ataupun tuan-tuan lah yang dah berusia, yang tak terlibat sangat dengan media sosial, yang tak terlibat sangat dengan dunia kekalutan akhir zaman ni. Kalau depa pi tu, kita nampak ketenangan tu. Dia tak dia macam mana saya nak beritahu? Kebergantungan dengan dunia mainstream luar yang terlalu banyak. Takut kita nak pi tu tak lepas. Tulisan-tulisan kita yang dulu, komen-komen kita yang dulu, pergaduhan kita, mata kita banyak ni. Saya sendiri ni, bukan kata tuan-tuan ni, susah hati fikir ni. Tapi kalau makcik-makcik, mak-mak yang duduk di kampung-kampung ni tuan-tuan kan, tuan-tuan cuba ingat mak-mak kita di kampung kan, tak banyak lah dia taat pada suami kan. Dia makan apa yang suami beli, kawan pun sikit-sikit kawan-kawan kot kolera rumah, tak ada pening kepala aku, kita bergaduhan aku, kecamahan aku, duit main pada mana pun tak tahu, tak ada. Allahu Akbar. Bila Allah panggil balik tu, kita rasa macam mudahnya kerja, mudahnya selesai dah depa. Kita duk fikir aku ni bila macam mana ni, banyak ni nak dia bertanggungjawabkan ni. Kita kontrol lah sikit tuan-tuan lah. Dah jadi toksik dah sekarang ni. Minta maaf sebut lah. Media sosial apa semua dah jadi toksik dah. Risau lah kita lah ni. Orang berani cakap pasal Tuhan, komen Tuhan macam Pak Menakan ni. Tulis macam-macam sedap-sedap ni. Kata kat orang satu cakap tentang Tuhan, lagi cakap tentang oi kita, ya Allah, kita kontrol lah, kita yang di Putrajaya ni, kita lawan sikit lah ya, bab-bab orang, bab-bab benda ni kita janganlah tuan-tuan, takutlah. Dulu ulama mati meninggalkan tulisan yang mana tulisan mereka itu memberi manfaat kepada mereka. Syekh Idris Al-Marbawi tulis dalam muka surat ketiga, muka surat awal ketiga tu, dalam Bahrul Mazi jilid pertama tu, tuan buka tengok. Dia kata apa, mudah-mudahan kitab ini menjadi asbab sebagai penyelamat dia di alam sana. Dan dia kata mudah-mudahan kitab yang dia tulis ini, Bahrul Mazi itu, Mazi lah kan, Cik Mas Bawi, betul ya, Bahrul Mazi kan. Mudah-mudahan kitab ini tak jadi hujah ke atas dia di akhirat. Mereka pergi meninggalkan tulisan, dan tulisan itu menjadi hujah kepada mereka, bukan ke atas mereka. Dia ada hujjatul laka aw alaika. Ini hujah untuk mereka. Berapa puluh tahun almarhum Syekh meninggalkan kita dan masih bermanfaat tulisan tersebut. Satu sen royalty dia tak mau ambil. Allahu Akbar. Kita juga penulis hari ni media sosial, dan kita juga akan pergi meninggalkan tulisan kita. Adakah sama? Adakah tulisan itu menjadi hujjatul laka aw alaika? Adakah tulisan yang kita tinggalkan itu menjadi hujah kepada kita atau hujah ke atas kita? Bimbang tuan-tuan. Alah Ustaz, sakit hati Ustaz, depa ni merapu sangat ni, orang politik ni berlakon pula tadi. Kalau nak nasihat orang, kita kata agak kan, geram nak tulis, geram sungguh lah, tapi betul, tapi tak tahulah. Kalau saya nak ajak tuan-tuan lah sama-sama dengan kita, takut lah sikit. Kita takut lah benda-benda kita nak dipersoalkan atas setiap satu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Kita akan disoalkan atas setiap satu pentadbiran yang kita buat ini. Pentadbiran tubuh badan kita, pentadbiran tulisan kita, pentadbiran jari jemari kita, pentadbiran nafas, udara, lidah, telinga, mata. Allahu Akbar. Ya. Itu sebagai contoh tu lah yang kita arwah mak banjir dan mak-mak kita lah yang di kampung-kampung ni kan, yang tak banyak terlibat benda-benda dunia ni. Tenanglah, insya-Allah lah. Taat suami, semayang, selesai lah, alhamdulillah. Tapi kita ni yang banyak bukan saya tak bagi, tapi saya nak cerita kerisauan tu. Kan, kerisauan maksud saya, bukan kata saya kata tak, janganlah balik buang semua, bukan, tapi risau tu. Nak beza dengan orang yang tak ada semua benda tu ni. Kan? Taklah saya rasa tu tak faham maksud saya ni. Ya, sebab itulah sebut dalam banyak riwayat kan. Akhir zaman ni orang duduk jauh, duduk di lereng bukit. Bukan saya suruh pindah ni, dak lah. Saya nak beritahu itu sebagai Nabi nak beritahu selamat dia, bukanlah selamat. Selamat lah maksudnya. Bukan kata yang duduk di celah-celah hirup pikuk ni tak selamat, tetapi paling selamat, macam tu kan. Bermaksud di sudut rezeki, di sudut keberkatan. Lah tuan-tuan, orang tak peduli viral rezeki kedai mana pun halal-halal, orang pergi belatok apa tu lah. Bila kita baca komen, orang berhujah pula, Tuhan pun faham lah. Komen tu yang takut tu. Saya suka baca. Saya jarang komen, tapi saya suka baca komen orang. Saya susah hati sungguh. Kita risau. Macam mana lah satu ujian yang main ni kita tak sedar lagi. Rupanya nak COVID lah, sat lagi banjir lah, sat lagi apa virus, sat lagi runtuh, satu-satu, tapi kita masih kekal begitu. Pelakon masih tak maulah, bila saya sambung tu lah, tapi nak bagi tahu hasbiyallahu ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik pelindung kita. Mudah-mudahan Allah jagalah hati kita, jiwa kita. Tak lama dah hidup ni tuan-tuan, tak lama dah. Sabar sikit lagi ya. Kalau kita tahu kita nak mati minggu depan, seminggu ni kita akan pelihara betul-betul. Orang nak kata aku tak peduli, orang nak kutuk lah. Aku tengok apa aku tak tahulah, kita akan jaga. Lagi itulah tuan-tuan. Manusia ni tuan-tuan, dia akan behave bila mana ada CCTV. Perasan tak? Kita sendiri, saya pun kadang-kadang bila tersedar ada CCTV kat mana-mana premis tu, kita akan behave sikit. Meskipun kita tak buat salah apa pun, tapi kita rasa macam nak kena jaga sikit lah. Ada CCTV tu tengok, kita berasa nak jaga sikit. Sebenarnya kita memang dah ada CCTV dah di sisi kita sejak kita lahir kan, tapi kita tak jaga benda tu. Sedangkan CCTV tu dah ada dah. Sambunglah. Baik. Ulama, okey baik. Abu Ya'la berkata, Abu Hisham Ar-Rifa'i memberitahu kami dari Ishaq bin Sulaiman, memberitahu kami Abu Ja'far Ar-Razi memberitahu kami dari Asim bin Abi An-Nujud dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api, dia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya engkau di langit adalah Esa dan aku di bumi juga adalah Esa. Aku menyembahmu. Maksudnya Esa, Allah Esa ke atas keesaan Allah. Nabi Ibrahim Esa di sudut seorang-seorang, gharib, siapa tak tolong dia di sudut itu. Bukan nak menyamakan sifat itu, bukan. Gharib di sudut Allah Esa atas keunggulan zat Allah Esa tunggal. Tapi Esa bagi Nabi Ibrahim dalam konteks ini adalah Esa bermaksud gharib, seorang-seorang. Seorang, okey, mufrad, seorang dia. Jadi maksud begitu. Baik. Maka sebahagian ulama salaf menyebutkan bahawa ulama salaf sampai 300 Hijrah menyebutkan bahawa dalam keadaan seperti itu, ketika mana the moment Nabi Ibrahim nak dilontar masuk tu, Jibril menampakkan diri kepada Ibrahim. Momen tu Jibril menampakkan dirinya kepada Ibrahim dan seraya berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu perlu bantuanku? Malaikat Jibril offer, bukan iblis, bukan apa manusia, malaikat. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tak pernah derhaka Allah dan buat apa yang Allah suruh. Malaikat datang offer. Maksudnya kita tak perlu risaulah kalau offer itu datang daripada malaikat. Tentunya pada sudut yang baik kan, kalau ikut logik lah. Tapi apa jawapan Nabi Ibrahim? Aku tidak mempunyai keperluan dengan kamu. Aku tak ada kerja main, aku tak ada urusan. I have no business with you. Saya baca dalam satu tafsiran yang lain, dia kata apa? Jangan datang antara dua kekasih. Antara dua kekasih kita dengan Allah, jangan datang di tengah-tengah. Allahu Akbar. Ayat Nabi Ibrahim ni tuan-tuan. Kekasih yang paling qarib, dekat dengan kita, paling dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada challenge, tak ada siapa.
Tak ada, mainlah siapa pun tak ada. Tak ada. Anak, bini, keluarga tak ada. Pasal tu tuan-tuan buka tafsir ketika mana peristiwa nak bedah Nabi, nak sembelih Nabi Ismail. Ulama bincang kenapa kiasan itu begitu, bukan kiasan, betul lah, tapi kenapa perlambangan itu Allah suruh sembelih Nabi Ismail? Banyak lagi perlambangan lain boleh buat. Metafora, dalam bahasa sastra kita kata metafora kan, perbandingan konkret dan abstrak kan. Allah nak suruh korban, nak syariatkan peristiwa korban. Tapi kenapa dia datang dalam bentuk begitu? Ya? Nabi Ibrahim sebutkan, aku melihat dalam mimpi an azbahuka, aku menyembelih kamu. Apakah pendapat kamu? Kata Nabi Ismail, buatlah ayah. Ya? Satajiduni insya-Allah. Allah, ayah akan tengok saya ni insya-Allah termasuk dalam orang yang sabar kan. Ulama bincang kata apa? Sebab sembelih itu bermaksud sembelih cinta. Sembelih cinta yang berlebihan kepada anak. Bukan salah, bagus kan? Tapi kalaulah cinta itu boleh ting ni bahasa kita, bahasa formal, challenge kan? Boleh challenge lah kan. Cinta kita dengan Allah, sembelihkan cinta itu. Nabi Ibrahim lama tak jumpa Nabi Ismail. Sejak baby berpisah, baru dah boleh balik jumpa, baru nak rapik sikit kena sembelih pula. Maksudnya apa? Allah nak beritahu kalau ada cinta yang dibina sesama makhluk itu, yang mana cinta itu boleh naik semua tinggi setanding dengan cinta kita dengan Allah, sembelihkan cinta itu. Sembelihkan. Hatta cinta itu, cinta seorang bapa kepada anaknya pun sembelihkan. Jangan lebih tinggi cinta itu daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta cinta seorang bapa kepada seorang anak. Cinta apa yang lebih besar berbanding cinta ibu bapa kepada anak? Sebab usul Quran ini, kaedah Quran ini bila kata rijal, kaedah dia bukan kata bermaksud laki saja. Ada kaedah ar-rijal bermaksud laki dan perempuan. Ghalabataini wa qahir rijal, macam tu kan. Bukan bermaksud laki saja. Ada kalanya dia bermaksud dua-dua. Macam tu kan. Jadi cinta apa yang lebih besar berbanding cinta ibu bapa kepada anaknya? Besar tuan-tuan. Tapi kalau dia boleh setanding dengan cinta kepada Allah, sembelihkan cinta itu. Itu kaedah dia. Itu perlambangan dia. Ya, sebab kecintaan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala itu tiada taranya lah, besarlah. Dan para nabi yang lain jugalah, dan tentunya Rasulullah SAW, nabi kita sendiri lah kan. Besar cinta itu, keyakinan, kecintaan, keagungan dah dilontarkan ke dalam api dah. Kalau kita ni mailah mana-mana pelampung aku sambang lah, mailah mana-mana bantu aku tak peduli dah. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana malaikat penghulu Jibril datang, do you need a favor? Dia kata nak bantuan apa-apa daripada aku. Dia kata aku tak perlu apa-apa daripada kamu. Jangan datang antara dua kekasih. Between two lover, jangan duduk di tengah-tengah. Allahu Akbar. Dalam cinta manusia kita sering dengar cerita cinta tiga segi, orang ketiga. Kita menduakan kekasih kita. Tetapi dalam dimensi cinta kepada Tuhan kita, berapa kali dah kita mendatangkan orang yang ketiga itu. Dan orang yang ketiga itu datang dalam pelbagai bentuk, benda, masa, manusia, anak-anak dan sebagainya. Bukan tak bagus jaga anak, bagus bagi anak. Tapi kenapa ada sebut ayat auladukum fitnah? Bukan fitnah tu sebagai anak kita tu jahat tak, tapi sebagai ujian kepada kita. Ada seorang bapa taat, bagus, hebat dia. Tetapi dia lemah dengan anak dia. Sekali anak dia minta apa-apa, dia lemah dan diturut anak dia. Seorang bapa ni bagus, dia semua raja semayang, tak pernah tinggal jemaah. Tapi satu malam tu anak dia kata, ya tolong Ustaz, kita pergi kena tom yam Ustaz, kat tarik buntang Ustaz, tinggal lah Ustaz. Dia tak boleh, tak apalah, sekali dia tewas. Dia pergi juga, dia semayang tapi dia tewas. Bukan kata salah tak, tapi dengan lain dia boleh kuat, tapi dengan anak dia lemah. Tak kata kat orang, kata kat saya. Dengan anak kadang kita lemah tuan-tuan. Itu yang kata fitnah. Bukan kata anak jahat tak, fitnah ni bermaksud ujian lah. Kita tewas tuan-tuan, dengan bini kita boleh kuat lagi, kita boleh cengih lagi. Dia main dengan anak tuan-tuan. Kalau dia sakit lama, dia demam lama ke apa ke, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada nama satu perasaan, ya Allah aku semayang, ya Allah pasal aku sakit, anak kawan aku tak semayang, anak dia tak sakit, dia duduk main juga tu, kacau setan tu. Tuan-tuan kena kontrol yang tu. Kontrol yang tu. Kadang nanti kita diuji, anak meninggal ke apa ke, berat tuan-tuan. Setan akan main. Hang bagus ni orang surau pasal Allah uji anak hang kena ambil. Anak kawan tu punya teruk mak rempit apa tak jadi apa pun. Masa tu kita kena lawan. Allah ambil pasal apa? Pasal Allah sayang dia. Allah lagi berhak atas dia, bukan kita. Bukan kita punya. Dia tu Allah punya, Allah ambil balik. Kita pun Allah punya kan.
Allahu akbar. Tak ada yang kita punya, kata apa? Iwan Danduk tu kan. Tak ada yang kita punya, semuanya Allah punya. Baik. Maka kata Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, malaikat yang menurunkan hujan mengatakan, siapa? Mikail kan. Bila saja aku ada perintah, aku akan terus menurunkan hujan, namun perintah Allah lebih cepat. Dia kata, aku dah ever ready dah. Allah kata on, aku nak turun hujan. Tetapi ternyata amarallah, perintah Allah lebih kuat. Ulama bincang dalam bab khusus, perintah Allah ni lagu mana. Hujan tak turun, tapi perintah Allah tu lebih cepat. Malaikat pembawa hujan sangka dengan hujan secara hukum adatnya, hukum akalnya, boleh padam api ni. Dia ready dah. Dia kata, Allah kata turun, aku nak turun. Tetapi dia kata ternyata perintah Allah lebih laju. Bermaksud penyelesaian secara adat, secara akal itu betul, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaiknya. Ini saya nak pergi kepada yang tu lah. Sebab pokoknya adalah nak selamatkan Nabi Ibrahim. Kita sangka dengan hujan boleh selamatkan baginda, tetapi Allah lagi tahu apa yang sesuai untuk baginda. Begitulah kehidupan kita pun. Kita sangka dengan buat benda ni boleh selamatkan benda ni. Betul di sudut sifir dan adatnya. Tetapi di sudut ilmu Allah lebih luas dan jauh lebih besar daripada segala-galanya itu. Tanpa menafikan ikhtiar manusia, tanpa menafikan hukum adat dan akal. Sebab tu tak sebut salah dalam ni. Cuma mereka hujan kata aku ready dah. Tetapi perintah Allah lebih cepat dan lebih benar. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wahai api, ya nar, jadilah sejuk dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Jadilah sejuk dan keselamatan bagi Ibrahim. Sayyidina Ali berkata, maknanya janganlah engkau mencelakainya wahai api. Baik. Maka Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, seandainya dalam ayat tersebut, ayat mana ni? Surah Al-Anbiya ayat 69. Jadilah kamu sejuk, barid, wasalama, dan sejahtera kepada Ibrahim. Kata Ibnu Abbas dan Abu Aliyah, kalaulah Allah tak tambahkan wasalama, keselamatan, kesejahteraan bagi Ibrahim, nescaya Ibrahim akan kesakitan kerana kesejukan. Sejuk, terlalu panas tak boleh, terlalu sejuk tak boleh. Manusia ni. Tadi saya baru sembang dengan Birah. Anak dia kena, Birah ni orang hebat ni, orang alim. Anak dia kena sawan. Budak lah kan. Saya tanyalah macam mana anak boleh kena kan. Dia cerita, saya pun tak pandai sangat. Dia kata, doktor pesan, kalau teriak sangat boleh kena. Seronok sangat boleh kena je. Saya baru tahu. Dulu orang tua-tua jangan bagi teriak sangat, lagi dia tarik kan. Rupanya gelak sangat pun tak boleh, teriak sangat pun tak boleh. Itulah manusia ni tuan-tuan. Condong belah sini sangat berrebah, condong belah sini sangat berrebah. Kita kena banyak bersederhana. Manusia ni lagu itulah, panas sangat tak boleh, sejuk sangat tak boleh, segak sangat pun tak elok, tak elok sangat pun tak elok, luih sangat pun tak kena, jahat sangat pun tak kena. Manusia ni begitulah. Kita lemah, dha'ifa kata Allah. Kita ni manusia ni lemah. Baik. Jadi kata Ibnu Abbas dan Abu Aliyah, boleh binasa, sakit sebab sejuk. Dan memang ada siksaan sejuk tuan-tuan kan. Setengah orang menafsirkan kata Zamharir. Zamharir ni disebut sebagai syiddatu bardi, kesejukan yang bersangatan. Zamharir ada mengatakan begitu. Tapi Zamharir di sudut teknikal bahasa dia bukan begitu. Zamharir di sudut teknikal bahasa dia adalah yang menghalangi cahaya matahari. Itu Zamharir, yang naungan yang menghalangi cahaya matahari. Di sudut istilah ada orang terjemah kata sejuk lah tu. Tapi dalam Quran ada ayat wa ghassaqa, surah apa tu Ustaz? Amma yatasalun dekat wa ghassaqa. Apa namanya? Wa ghassaqa. Saya dengar wa ghassaqa surah apa ni? Apa tuan? Ghassaq. Ghassaq tu adalah minuman yang sejuk. Waqiah ada juga kot. Bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Amma yatasalun kata. Kan? Dia tak minum apa melainkan hamim wa ghassaqa. Ghassaq ulama terjemah kata apa? Minuman yang sejuk. Minuman nanah yang sejuk. Nanah daripada penduduk neraka ni sejuk, minum menyakitkan depa. Sejuk, bersengatan sejuk. Syiddatu bardi.
Maksud siksaan yang bersifat sejuk. No? Dalam satu tafsiran yang lain mengatakan Zamharir itu pula adalah Allah buat bagi sejuk untuk ya tu bila kita sejuk sangat, kita boleh kepok jari kita tuan-tuan kan. Bila beku sangat ni boleh patah ni kan. Jadi syurga neraka untuk mematah-matahkan, kemudian akan dipanggang dengan panas pula. Maksudnya dia ada penyiksaan begitu. Maksudnya kata Ibnu Abbas, kalau Allah tak sebut wasalamu, sebut ya nar, wahai api jadi barik, jadi sejuk saja, maka Nabi Ibrahim akan menderita kesejukan. Tapi sejuk dan selesa, maka kerana itulah Nabi Ibrahim selesa di dalam api. Kita akan cerita lagi selesa yang macam mana. No? Baik. Kata Ka'ab al-Ahbar, pada hari tersebut api tidak ada manfaat kepada penduduk bumi. Bila Allah Rabbul Jalalah, Rabbul Alamin yang kata ya nar, wahai api, jadilah sejuk kan. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, tapi disebut dalam ni Ibnu Katsir sebutlah ya. Pendapat Ka'ab al-Ahbar bukan hadis Nabi. Ka'ab al-Ahbar kata pada hari itu api tak ada function. Dia menyala tapi dia hilang sifat dia. Dia menyala tapi dia hilang sifat dia. No? Pada hari itu api tidak bermanfaat kepada penduduk bumi dan tidak ada sedikit pun dari tubuh Ibrahim yang terbakar kecuali tali yang mengikatnya. Maknanya api on that particular day dia menyala tetapi dia hilang sifat membakar dia. Benda ni kalau mengaji di sains ni banyak lagi tuan-tuan, jenis-jenis api. Saya dulu masa zaman belajar rajin juga baca-baca macam tu, lah tak dan. Ada api yang api pun dia ada banyak jenis, types of flame saya duk baca dulu kan. Macam-macam jenis api juga duk dah. Kan? Kemudian baru ni saya baca pasal aurora ke? Aurora. Bukan lagu aurora yang di langit tu, aurora ke panggil dia? Aurora kan? Rupanya aurora ni saya baru tahu tu, mungkin tahu dah. Aurora ni sebenarnya dia adalah bukan benda yang seronok noh, dia benda yang macam bukan musibah, dia macam satu percikan matahari kan. Tetapi bila kita ada lapisan ozon yang melindungi, bila dia belaga tu, ni bahasa mudah, bila dia collide tu, dia memercikkan cahaya-cahaya yang macam dia ada medan magnet yang jaga, macam itulah yang saya duk baca tu ni. Jadi dia memercikkan wajah-wajah warna-warna yang indah. Sebenarnya aurora ni ada seluruh dunia kan. Cuma dia bila medan magnet yang paling kuat kan paling tak kuat, saya tak sure, atas dan bawah, menyebabkan itu yang boleh nampak. Tempat kita tak nampak lah. Ya, dia ada aurora disebut sebagai aurora Australia di belah-belah New Zealand, Australia di belah bawah, dan aurora satu lagi apa nama dia tu di belah-belah negara macam Denmark dan sebagainya. Cantik. Rupanya benda tu adalah satu collision antara ancaman threat yang main pada matahari. Kita pi ada benteng, Allah jaga kita tu. Allah jaga kita tuan-tuan. Allah jaga kita, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Ya? Tu yang Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa, banyak menangis. Banyak benda ni tuan-tuan, tunggu masa nak timpa atas kepala kita ni. Allah jaga kita. No? Allah jaga kita. No, benteng lapisan ozon kan, medan magnet kan, macam-macam lah yang duk maintainkan bumi ni, duk maintainkan arus lautan dan sebagainya. Subhanallah. Allah jaga kita tuan-tuan. Dan memercikkan wajah-wajah yang indah sampai jadi hiasan pula. No? Macam albino lah, ulang albino apa kan. Tu penyakit dia tu. Tapi penyakit itu menyebabkan harga dia mahal. Kadang-kadang musibah itu menaikkan harga diri kita. Menaikkan harga kita. Kadang-kadang musibah itu, kadang-kadang ujian penyakit itu, dia menaikkan kita. No? Baik. Jadi begitulah api hilang sifat. Dia ada. Kata ulama dia ada. Tapi secara mudah saya bagi contoh begini ya. Tuan-tuan buka api, tak ya. Tunggu sehari, tak masak, tak mendidih. No. Itu siapa yang memanaskan sebenarnya? Allah ke api? No? Hilang sifat daripada hari tersebut. No? Subhanallah. Maha kuasa, maha hebat Allah. Maka api tak sedikit pun membakar apa-apa daripada tubuh Ibrahim melainkan tali yang mengikatnya. Ya, baik. Ad-Dhahak meriwayatkan bahawa Jibril bersama dengan Ibrahim pada saat itu. Ia mengusap peluh dari wajahnya. Tidak ada sedikit pun yang terbakar dari api itu kecuali tali pengikatnya. Baik. As-Sa'di berkata,
Ini semua ulama-ulama tarikh, ulama-ulama tafsir, mufassirin dan sirah nah. Ketika itu Ibrahim yang ditemani oleh malaikat pemberi naungan. Ibrahim berada di tengah-tengah lingkaran yang di sekelilingnya terdapat api, sehingga dia terasa seakan-akan berada di taman yang sejuk. Ramai orang yang melihatnya, namun mereka tidak mampu menjangkaunya, dan Nabi Ibrahim pun tidak berusaha untuk keluar daripadanya. Kata As-Sa'di, Nabi Ibrahim duduk di tengah-tengah lingkaran api yang besar tu. Kita dah bincang dah pasal api tu hari tu. Punya besar api tu sampai burung pun tak terbang di atas. Besar api tu. Nabi Ibrahim duduk di tengah-tengah lingkaran tu dan tak rasa apa. Orang nak pergi selamat pun tak boleh. Orang nak pergi buat kenat pun tak boleh. Nabi Ibrahim sendiri pun tak rasa nak keluar. Baik. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah ni, bahawa ketika itu ibu Ibrahim melihat anaknya lalu berkata, "Wahai anakku, aku ingin sekali datang kepadamu. Berdoalah kepada Allah agar dia menyelamatkanmu dari panasnya api yang ada di sekelilingmu." Maka jawab Ibrahim, "Baiklah." Lalu si ibu berganjak menghadap menuju pada Ibrahim sehingga dia tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Setelah berjaya mencapai Ibrahim, si ibu merangkul, memeluk dan menciumnya. Lalu dia kembali pula. Ini bincang tentang status ibu Nabi Ibrahim kan. Tentang bapa Nabi Ibrahim memang ada hadis khusus. Kita dah bincang dah sebelum ni, kita tuan ingat sebelum PKP lagi. Ada hadis khusus bincang tentang Nabi Ibrahim jumpa ayah dia di akhirat. Cuma ulama bincang ayah itu adakah ayah dengan makna arti kata ayah ataupun pak menakan. Sebab maaf sebutlah tapi ni adalah hadis. Yang Nabi Ibrahim jumpa di akhirat bertukar dalam bentuk dubuk kan. Dalam hadis Bukhari tu. Cuma ulama bincang adakah ayah betul ataupun ayah menakan. Tapi perbincangan tentang mak Nabi Ibrahim tak ada dalam hadis itu. Maka ada orang mengatakan mak Nabi Ibrahim ni beriman, bahkan kekasih Allah. Ni mak Nabi Ibrahim minta nak pergi dekat dengan anak dia, minta orang kata macam syafaat lah, tawasul lah. Mak nak pisat, kalau mak pergi, mak orang biasa kena sembang lagi, maka boleh. Tapi itu pendapat lah, bukan kata dalam hadis tak. Ini ulama tafsir. Baik. Dari Minhal bin Amr, dia berkata diberitahu bahawa Ibrahim tinggal di dalam api itu selama ni dah agak-agak berapa lama tuan-tuan. Dari Minhal bin Amr, dia berkata Nabi Ibrahim duduk dalam api itu selama 40 atau 50 hari. Api itu tuan-tuan, 50 hari duduk dalam api. Ibrahim berkata, pada hari-hari dan malam-malam itu aku benar-benar merasakan hidupku yang paling baik. Namun aku berharap agar semua hidupku seperti yang kurasakan pada saat itu. Nabi Ibrahim sejurus keluar tu, dia kata apa? Seluruh kehidupan Nabi Ibrahim tak pernah sama macam seronoknya Nabi Ibrahim berada dalam api 40 hari tersebut. Tuan-tuan, apa gambaran dia untuk kita hari ini? Api itu perlambangan kepada orang kata musibah ataupun keadaan yang tak selesa, keadaan yang mencengkam, keadaan yang membakar dan menenggelamkan. Api kan, nisbah dia begitulah. Sedang seluruh penduduk Babylon merasakan Ibrahim sedang menderita, rupanya di dalam api itu Ibrahim sedang berbahagia dan gembira. Itu sunnatullah atas para pejuang. Bila mana para pejuang Allah, para kekasih Allah, di saat dia diuji dengan fitnah, dengan mihnah, tribulasi, dengan tekanan yang seolah-olah dia dibakar oleh tekanan tersebut, di saat seluruh dunia merasakan, ya Allah, kesianlah dekat dia, habislah dia, hancur dia ni, semua orang fitnah dia, semua orang percaya ni. Tetapi di dalam fitnah tersebut, di dalam ujian tersebut, di dalam kebakaran fitnah itu, rupanya dia sedang gembira dan selesa. Orang menyangka dia ni tak apa punya, teruk, susah lah, apalah. Orang kata, orang pandang pada logik, akannya habislah, binasalah kehidupan dia ini. Tetapi di dalam kebinasaan yang disangka orang itu, rupanya dia paling seronok hidup dalam tu. Orang boleh melihat, orang boleh bercakap berdasarkan apa yang dia lihat, tapi orang tidak tahu apa makna di sebalik hakikat. Setengah orang kita rasa dia derita, tuan-tuan. Tengok, ya Allah, dia ni, minta maaf sebut dia ni dah lah, kali kedua minta maaf lah. Saya bagi contoh, tak niat siapa-siapa, terkeluar ni. Dia ni jalan capek-capek ni, susahnya, kaki pun jenis lipat lagu tu kan. Tapi dia jalan pergi cari kerja, naik masjid, kita rasa susah. Kita sangka dia susah, tetapi rupanya dia seronok dan gembira dapat bersusah payah beribadat kepada Allah. Ada orang tuan, saya dulu di UAE, viral orang tu, yang dia kaki dua tak ada.
Saya saksi tuan-tuan, saya saksi. Saya tak kenal kawan-kawan saya, tapi saya saksi. Saya duduk mahalah, duduk asrama. Memang dia berulang pergi masjid tu. Kami ada surau mahalah tuan-tuan, ni alumni UA kita ada surau mahalah kan. Tapi tak, dia semayang di masjid tu. Jauh tuan-tuan, jauh. Sini nak pergi mana ni? Maidin apa? Dia kaki tak ada. Kaki tak ada. Kalau kaki tak function, tapi dia jalan dengan tangan. Allah, malu tuan-tuan duk berselisih dengan dia. Allah saja yang tahu. Berselisih dengan dia tu, dia nak pergi masjid. Malu, Tuhan saja yang tahu. Kita kuat. Tapi surau mahalah lah. Dua kadang dalam bilik ya. Kan? Kita sangka dia derita. Kita sangka dia sakit. Tetapi dia bahagia dan Tuhan kurniakan kepada dia kekuatan. Ha? Kita tengok orang yang diuji dengan musibah ni kadang-kadang kita sangka dia sakit. Mana tahu mungkin bahagia tu. Tak tahulah. Mungkin dengan musibah tu menyatukan adik-beradik dia. Dengan musibah itu menyebabkan semua orang mai balik. Anak-anak ziarah dia balik. Itulah kehidupan ni tuan-tuan. Sekali-sekali tuan-tuan diuji nanti tuan-tuan rasa macam terbakar dalam api ni. Semua orang nak pandang aku ni teruk ni. Nak hancur dah aku ni. Ingat kisah Nabi Ibrahim ni. Seluruh Babylon merasakan hancurlah Ibrahim. Sedangkan kata Ibrahim, seluruh hidup aku tak pernah seseronok dalam seperti mana dalam api tersebut. No? Allahu Akbar. Ujian tuan-tuan. Ujian itu Tuhan nak angkat kita. Dalam Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari, Ibn Atta'illah kata, siapa yang tak mau kembali kepada Allah dalam jalan-jalan yang biasa, dalam jalan-jalan tazkirah, jalan-jalan biasa, kalau Allah berkehendaki kepada dia, kalau Allah sayang nak hendak kebaikan daripada dia, a'adallahu lahu bisalasilil imtihan, kata Ibn Atta'illah, Allah akan heret dia kembali kepada Allah dengan cara ujian. Allah sayang kat dia, Allah nak dia. Dalam hadis yang lain kata Nabi, benih macam Allah sayang, Allah nak benih ni bahagia di syurga, bahagia di sana. Tetapi dia teruk, dia lolak, dia jauh daripada Allah. Panggil dah dengan jalan-jalan biasa, bagi dia dengan azan, bagi ditakdirkan dia ni dengan tazkirah, tapi dia tak peduli juga, dia jauh daripada Allah. Tapi Allah sayang kat dia, ada kebaikan dia yang kecil yang kita tak tahu. A'adallahu lahu bisalasilil imtihan, kata Ibn Atta'illah, Allah akan heret dia kembali kepada Allah dengan siri-siri ujian. Allah akan uji dia terandas tak? Dia akan cari Tuhan dia. Dia tak pernah peduli pasal Allah. Dia tak pernah kisah pasal Tuhan dia. Dia kaya, dia masyhur, dia sihat. Dia nak bergantung kat siapa? Dia bergantung kat dia seorang. Sekali Allah tarik satu nikmat, dia jatuh. Dia kata, ya Allah, aku nak bangun. Dia akan cari Allah. Dia kaya, dia tak heran, dia sakit, dia boleh pergi London, dia boleh pergi Jerman. Sekali Allah tarik getah dia, Allah, dia cari Allah, baru dia sedang Allah Maha Kaya, bukan aku. Jadi bila mana Allah tarik tu tuan-tuan, kata Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam Hikam, itu adalah tanda-tanda Allah sayang kat dia. Allah nak dia mai, tapi panggil elok dia tak mai. Jadi Allah tarik dengan cara ujian. Kita diuji tuan-tuan, ingat Allah sayang kita. Kita boleh bercakap tuan-tuan, saya boleh bercakap, tapi bila saya kenal saya pun tewas juga. Tapi kita saling memperingati sesama kita. Sesekali kita diuji, ingat ni tanda Allah peringat. Dia tuan-tuan, sakit Allah, apa lagi tuan-tuan? Ada kalimat lain Allah sakit lutut tuan-tuan, nak sembahyang Allah. Yang pertama di mulut Allah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir di lisan kita sebelum kita mati. Allah. Dan tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata, itulah paling seronok dalam hidup aku. Sikit lagi bila tuan-tuan, habis dalam bab ni saja. Baik. Kata Nabi Ibrahim, doa dan salam daripada Allah. Salawat ni doa lah. Sebab tu solat di sudut lurah maksudnya apa? Doa. Di sudut istilah, perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam kan. Salawat dan salam daripada Allah selalu menyertaiku. Mereka hendak mencelakaiku, tetapi mereka yang celaka. Mereka hendak merendahkan aku, mereka yang terhina. Mereka hendak mengalahkan aku, mereka sendiri yang dikalahkan. Nabi Ibrahim kata. Musuh boleh berbuat apa sahaja tuan-tuan, selagi mana kita bergantung dengan Allah, kita berada di jalan yang benar. Mereka boleh merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah lah yang terbaik. Hari ni nak konteks dalam dunia moden hari ni, modern warfare, segala barang-barang kelengkapan ketenteraan, adat kata orang Islam tak boleh menang, tapi i'tikad kata Islam akan menang. Lagu mana? Itulah
Mereka boleh buat macam-macam, tapi mereka sendiri akan binasa dengan ciptaan mereka sendiri. No? Saya pernah terbaca satu artikel dulu pasal nuklear punya tu, reaktor tu kan. Tapi saya tak pasti benar sahih tak sahih benda ni kan. Tu yang seronok kalau ilmu Islam ni, kita boleh kaji sahih tak sahih pasal dia ada apa nama Jahr wa Ta'dil, bincang. Tapi dalam artikel-artikel ni tak tahulah. Artikel akademik mungkin kita boleh fikir dia punya credibility dia kan, kalau masuk sampai dah diindekskan dan sebagainya. Tapi macam artikel-artikel biasa ni saya tak tahulah. Kalau blog dan sebagainya, tapi kita baca sajalah. Macam nuklear reaktor kat negara-negara yang hebat-hebat ni, perlukan ayat yang macam mana tak tahu untuk nak maintenance dia. Kalau tak ada ayat yang suling ke bercara, saya tak pasti tuan-tuan. Dan mungkin salah benda ni. Saya baca di blog ni. Kalau tak ada benda tu, dia akan self destruct dan dia akan menghancurkan negara tu sendiri. Macam tu pula. Tak tahulah, mungkin betul lah kan. Maksudnya dia buat benda tu untuk pertahanan dia, tapi benda tu membinasakan dia. Banyak lagi lah sistem-sistem yang mereka buat sekarang kan. Mereka sangka benda tu boleh jaga mereka, tapi benda tu kadang menghancurkan mereka balik. Mereka sangka benda tu jadi penyelamat, rupanya jadi punca untuk kita mengalahkan mereka balik. Kita pakai jet-jet command, contoh bukan saya nak bela ni. Okay, kita pakai barang-barang kelengkapan tak moden, tapi orang tak boleh hack. Dia tak sistem, dia banyak manual. Mungkin di akhir zaman benda-benda yang ni lah akan lagi hebat. Moden itu adalah subjektif bagi saya. Sejauh mana moden itu subjektif. Kita boleh pakai macam-macam jet canggih, tapi yang canggih tu mungkin orang boleh hack dekat telefon, boleh turun jet tu. Tapi kalau kita pakai jet buruk yang manual, mungkin nanti bila di akhir zaman semua yang jet-jet mahal-mahal ni yang ada sistem ni boleh dijatuhkan, tapi kita yang buruk second hand ni pula yang terbang. Tak tahulah. No? Sebab tu teringat zaman 3-3 sekupang dulu no, seronok. Zaman lah ni nak simpan gamak dalam galeri pun takut. Ustaz, boleh sebutkan nama ni? Boleh kot, pasal dia cerita dalam ceramah. Ustaz Syamsul Debat, dia kongsi dekat kami dalam ceramah forum. Saya duduk dengan dia, saya moderator. Dia kata telefon dia rosak. Lepas tu apa nama, rosak, saya tak tahu rosak ke mana. Dia cerita kat kami ni. Saya moderator dengan anak-anak pelajar Pulau Pinang masa tu. Kami jemput dia sebagai motivator. Rosak, lepas tu ada seorang jemaah ahli sahabat kita ni daripada Singapura kot, no? Singapura nak tolong daripada jauh. Dia boleh buka, dia set macam mana, keluar kat laptop saya. Dia kata semua folder-folder saya yang hilang tu dia buat di Singapura tu. Bukan dia jahat, dia baik lah ni, dia baik. Dia siap tanya, Ustaz nak buang yang mana, Ustaz nak buang yang mana. Dia termasuk satu susah hati lah. Dia kata tanya orang boleh buat metode tu tuan-tuan. Saya tak tahu. Weh tuan-tuan, takut tu. Dia saya kata tadi, berbalik pada cerita tadi tu, yang mok-mok kita tadi tu, dia pun selamat dah. Dia pun tak ada benda-benda macam ni no? Kita semua hilang dulu. Hilang dompet susah hati, hilang telefon tak apa lagi. Lah, hilang dompet, hilang telefon takut mana lagi? Telefon lagi takut. Pasal telefon dalam ni lah dompet, dalam ni lah semua. Takut tu. Jangan kita bergantung sangat kat dia. Ni nasihat untuk saya ni. Okey, sikit lagi tuan-tuan, ada masa lagi beberapa minit. Baik. Maka ingat begitulah. Fa'aradu bihi kaida faj'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dengan demikian mereka mendapat kerugian dan kehinaan di dunia, sedang di akhirat kelak api neraka tidak akan pernah terasa sejuk, dan tidak pula mereka akan selamat daripadanya. Ni poin ni. Poin tadi ni api neraka tidak pernah akan terasa sejuk. Itu yang saya kata tadi, Zamharir bukan semua orang setuju kata sejuk. Okey. Cuma Ghasaq orang setuju kata itu ayat yang sejuk, yang menyiksa. Tapi adakah neraka yang sejuk? Saya pernah baca di internet banyak ramai kata tu neraka sejuk. Tapi bila saya cari dalam sumber-sumber yang autentik, tak ada lagi yang sepakat kata itu neraka sejuk, tak ada. Cuma dia keadaan yang sejuk, Ghasaq, minuman yang sejuk. Tapi kalau ada pun dia bersifat kesejukan yang menyiksa. Sebab tu Ibn Katsir dia punya pendapat tak ada yang sejuk, semua panas. Baik. Di dalam api sebab dia pun bersanadkan pada satu hadis Bukhari. Neraka semasa dia diciptakan, neraka mengadu ke Allah. Neraka kata apa? Akala ba'dun min ba'di. Ya Allah, sebahagian tubuh aku makan satu sama lain. Api. Oh tuan-tuan panggil satu ustaz mana yang pandai-pandai, kita buat kuliah khusus neraka saja. Tajuk dia tak sebut panjang-panjang. Neraka cukup. Tak payah neraka kirim salam, tak payah. Neraka. Allah. Tuan-tuan baca surah Al-Mulk, kita duk baca tiap-tiap malam kan. Tuan-tuan jangan tinggal baca terus, baca. Sifat neraka tu, bila dilontarkan seseorang dalam neraka tu, kata takadu tamayyuzu minal duan,
dia akan bergelocak, bergemetar kerana marah, ya. Minal ghaiz, dia marah dan dia bakal bergelocak. Sekali lontak, boom, dia tak tahu, saya tak nak buat bunyi, tapi sekali lontak dia akan bergelegak, dia akan merontak, dia akan macam nak relai. Itu neraka sifat dia. Dan ini bila mana dia diciptakan, tak ada orang lagi ni, sama-sama dia pun bakal duk makan hang aku. Ni hadis Bukhari. Neraka kata, ya Allah, akala ba'da min ba'di, ya Allah, salah badan aku ni makan satu sama lain. Api yang belah ni makan belah ni, api ni hadis Bukhari. Jadi minta tolong dekat Allah, maka Allah izinkan dalam hadis Bukhari kata binafasain, 2 kali neraka boleh berhembus. 2 kali. 2 kali boleh berhembus. Sekali pada musim panas yang kita duk rasa haba panas ni, hembusan neraka, dan sekali lagi zamharin. Daripada perkataan itulah. Daripada perkataan itu yang keluar orang bincang neraka zamharin tu. Ya. Hembusan itu sejuk, maka kita musim sejuk yang cengkam. Tapi dalam hadis tu sahih lah yang kata 2 kali di syurga neraka bernafas tu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, kan? Kullama ulqiya fiha, setiap kali dilontarkan di dalam itu, neraka akan menggelegak, tanya pula, alam ya'tikum nadhir, siapa yang masuk sini? Tak adakah orang beri peringatan kepada hangpa dulu? Apa jawapan ahli neraka? Ada. Tapi kami kata apa? Kami mendustakan. Qalu law kunna nasma'u, kan? Kalaulah kami mendengar, kalau kami nescaya kami takkan jadi begini. Maka itu sifat neraka, no? Dan dalam ayat yang lain neraka minta lagi. Ada lagi dah? Ada lagi dah nak tambah? Ada lagi dah nak tambah? Memang sifat dia begitu. Baik. Seminit lagi. Imam Bukhari, dalam hadis Bukhari, saya skip tu kerana nama perawi ni ramai. Dari Sa'id bin Musayyab, dari Ummu Syarik, kata Nabi SAW, Nabi menyuruh kita membunuh cicak tokek. Dia buat kurungan cicak tokek. Baginda bersabda, binatang itulah yang meniup api Ibrahim supaya tidak padam. Nama hadis adalah hadis Bukhari. Nabi suruh bunuh cicak. Maka bunuh cicak itu sebahagian daripada sunnah, daripada ibadat. Dalam kitab fiqh dia kata cicak ni termasuk daripada salah satu daripada binatang apa? Fawasikh al-khams, 5 binatang yang pemusnah, yang merosakkan. Kalau jengking, cicak, apa lagi? Saya tak ingat, 5. Kitab fiqh kata. Cuma di sana ada perbincangan, apa illah dia? Adakah kerana cicak tu ni yang Nabi kata ni sebab dia tiup api bagi Nabi Ibrahim tak padam? Sebab ada orang tanya, orang pula kan jenis lulang lebih. Dia kata yang salah tu tok nenek moyang dia, bukan dia. Cicak zaman moden ni bukan salah apa-apa. Nampak tuan-tuan, orang punya berani lah ni. Lawak tapi orang berani tanya. Kan? Orang berani tanya, ada orang tanya bini iblis nama apa? Ada tuan-tuan yang dirakamkan dalam kitab Abu Humaid, ulama besar. Orang tanya dia, bini iblis nama apa? Dia kata apa? Aku tak pergi nuri dia. Jawab lagu tu, aku tak tahu. Setengah soalan lolak, jawab lolak. Bukan saya jawab lolak, ulama besar ni. Imam Abu Humaid kan nama dia. Dia kata aku tak pergi nuri dia tak panggil. Aku tak tahu nama bini dia. Setengah orang kata kena jawab aku tu. Bukan semualah. Okey. Tapi baik. Ada orang tanya tuan-tuan, kenapa cicak dah zaman moden yang salah? Yang kena hukuman. Nenek moyang dia dulu yang buat salah, yang pi rosakkan, yang pi sabotah Nabi Ibrahim. Kenapa anak cucu dia yang innocent ni nak kena bunuh juga? La haula wala quwata illa billah. Sunnah tuan-tuan. Kalau kita ambil perspektif positif, itu syurga, itu pahala free Nabi nak bagi tu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata bunuh cicak ni sekali jentik 100 ganjaran. Ada kata tak sebut berapa ganjaran, ada sebut sekali jentik ganjaran yang besar. Tak mati lagi, jentik kedua ganjaran besar tapi sikit kurang sikit. Jentik kali 3 kurang sikit. Bermaksud apa murad hadis ni nak bagi tahu, jentik sekali bagi mati buang terus. Jangan siksa dia. Maksudnya Allah bukan nak suruh kita siksa dia. Tapi apa? Habis tu Allah nak suruh buat apa? Allah nak bagi pahala kat hang yang tu ya. Nak bagi pahala mudah ni. Bukan Allah suruh pergi siapa sembelih harimau dapat pahala. Tak, cicak. Yang tu pun tanya, oh apa tipu ni nak kena otot nenek moyang dia salah, dia lah nak kena hukum. Apa punya manusia tambah ni tak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tak apalah kita jawab jugalah. Dalam fiqh dia bincang ada illah. Iza zalzalatil illah wa zalzalatil hukum. Kalau illah tercabut, hukum tercabut. Kalau illah dia kerana dia tiup api, dia tak tiup dah, maka
Tak ada hukum tu. Bukan. Ulama bincang. Allah dia kerana itu cerita tadi tu. Fawasil al-khams, dia termasuk dalam binatang-binatang yang merosak, yang memberi kotoran. Tik cicak, sagi dia merosak, dia merata ni. Kalau cicak tuan-tuan, kalau kita duduk rumah kampung kita tahu lah, merata ada ni cakap. Kalau kita biar, tik dia penuh merata, sagi dekat situ, kat sini banyak. Jadi disunatkan untuk kita hapuskan. Dan Nabi cerita juga kat kita yang tok nenek moyang dulu pun duk subahat untuk nak tiup api Nabi Ibrahim. Selesai. Oh, tak payahlah dak susah hati fikir Allahu Ghaniyyun Hamid, Allahu Ghafurur Rahim. Allah sayang kita, Allah mulia, Allah agung, Allah nak bagi pahala banyak-banyak. Terimalah. Kita lah ni menjadi suhakam, nak jadi pembela kepada masa depan hak asasi cicak ataupun suruh. Allahu akbar manusia. Bukan orang lain. Saya tengok di YouTube tadi, orang tanya Ustaz Azhar. Saya baca di ni benda saya sajalah buka di YouTube, ada orang bincang. Ada orang tanya pasal apa cicak tu nak kena ni, padahal tok nenek moyang dia yang pergi. La ilaha illallah, apa ni soalan ni sampai. Mungkin dia ikhlas, saya tak tahu. Tapi kalau nak main bukan tempat dia lah, no? Wallahu taala alam. Jadi boleh guna cicak? Boleh. Ada apa fadilat? Ada banyak hadis sebut. Bukhari sebut hadis Nabi kata bunuh cicak. Dalam hadis riwayat Ahmad Nabi sebut beberapa ganjaran. Sekali terbih, sekali kena tak mati. Kali kedua dapat kena pahala. Kali kedua pahala lagi, tapi kali kedua tu kurang sikit, kali ketiga kurang lagi, macam tu. Jadi ulama bincang apakah kehendak hadis ni nak beritahu kalau boleh kali pertama tu bagi kuat terus, berarti terus. Sebab nanti orang cantik 3 kali dapat 10, 20, 30, dia bukan begitu. Dia kata kalau 10, kali kedua dia 5. Dia kata macam tu. Okey, maksudnya kalau boleh dapat shot to kill, macam tu selesai lagi bagus lah. Kita fikir Allah kaya, Allah nak bagi kita pahala mudah, ambil ya. Tak usah susah hati fikir Allah bukan suruh sembelih gajah pergi tembak rimau. Cicak ya bang. Jangan jadi suhakam, suruhan jaya. Suhakam apa? Suhacak lah dek. Suruhan jaya hak asasi cicak. Duk susah hati fikir kebajikan cicak pula. Kebajikan kita pun tak tentu ni tuan-tuan, banjir ni macam-macam ni. Wallahu taala alam. Kita sambung bulan depan kalau panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alna fil wala ma'na wa la matba'una syaqiyyun la matula wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.